Filem seram dari negara Indonesia memang best, relevan dan relatable dengan rakyat Malaysia. Mana taknya kita dan mereka sama aja budaya dan fahaman. Lagi-lagi bila hal-hal hantu seram-seram ni. Sekarang ada macam-macam cerita seram yang ditayangkan, tapi korang tahu tak ada cerita seram Indonesia yang sebenarnya berdasarkan kisah sebenar. Ini 8 filem Indonesia yang diadaptasikan dari kisah sebenar. Rumah Pondok Indah. Filem ini dah ditayangkan pada tahun 2006 yang mengisahkan tentang sebuah patung misteri yang berada di sebuah rumah mewah milik seorang pengukir terkenal. Patung ini saiz sama macam manusia dan di mana-mana patung ini ada, mesti benda buruk akan jadi dekat penghuni rumah. Kawasan Pondok Indah di Jakarta terkenal dengan sebagai kawasan elit dan ada satu rumah yang terkenal paling berhantu dalam kalangan masyarakat di Jakarta. Rumah nombor 83 ini menjadi keras pada tahun 1983. 3 penghuni rumah ini dibelasah sampai mati oleh perompak dan masyarakat di sana mula percaya rumah itu dihuni oleh roh yang tak tenang. Terowong Casablanca. Filem ini ditayangkan pada tahun 2007 yang menceritakan tentang sepasang kekasih Refa dan Astari. Astari disahkan mengandung dan Refa membawa wanita itu ke Terowong Casablanca untuk memaksanya menggugurkan kandungan itu. Astari cuba larikan diri dan Refa berjaya menangkapnya dan tanam girlfriendnya hidup-hidup. Lepas tu, Astari menjelma sebagai kuntilanak untuk balas dendam. Terowong Casablanca di Jakarta memang dah terkenal sebagai terowong yang berhantu sebab ramai yang pernah mengalami perkara mistik bila menggunakan terowong tersebut. Kawasan itu jadi berhantu sebab sebelum ini dijadikan terowong, ia sebenarnya ialah kawasan perkuburan. Rumah Kentang. Rumah Kentang dah ditayangkan pada tahun 2012 yang mengisahkan tentang dua beradik yang dah kematian ibunya. Sebelum ibu mereka meninggal, dia dah jual rumah sebab nak biaya pelajaran anak-anaknya. Dan sekarang adik-beradik ini dah tak ada duit nak bayar sewa rumah. Bila nak jual, rumah tak laku sebabkan rumus kata rumah tu ada hantu budak kecil. Filem ini berdasarkan kisah benar yang diceritakan oleh penduduk sekeliling yang memberitahu rumah tersebut didiami roh selepas seorang budak terjatuh dalam kuali yang sedang digunakan untuk rebus kentang. Yang peliknya sampai sekarang tak tahu budak tu kat mana. Sisi penggambaran telah dibuat dekat rumah yang sama. Kejadian tu jadi dan pelakon utama bagi tahu dia selalu rasa ada sesuatu dalam rumah itu. Lampu syuting selalu mati dan macam-macam lagi yang berlaku. Danur. Filem Danur ada siri sebenarnya dan ditayangkan pada tahun 2017. Danur berkisahkan tentang seorang kanak-kanak yang sunyi sebab mak dia busy jaga nenek yang sakit. So masa birthday dia wish nak ada kawan. Lepas dia tiup lilin je, dia dengar seorang budak menyanyi dan ditemani 3 orang lelaki Belanda yang sebenarnya hantu. Filem ini diadaptasi dari novel Verbang Dialog Danur, di mana penulis itu menceritakan sendiri yang mengalami benda-benda macam ni dan berkawan dengan makhluk halus sejak kecil. Walaupun lagu Boneka Abadi yang dinyanyikan dalam filem ini pun merupakan lagu untuk memanggil rakan-rakan makhluk halus sampai pelakon utama tidak boleh tidur malam kalau tak peluk Al-Quran. Hantu Jeruk Purut. Filem ini dah ditayangkan pada tahun 2006 yang kemudian ada remake pada tahun 2017. Cerita ini pasal seorang novelis yang ditemui lepas pergi ke tanah perkuburan Jeruk Purut. Kawan dia Irene pun pergi melawat tanah perkuburan itu sebab nak siasat dan nak jumpa dengan hantu pastor yang berada di situ. Selepas itu, orang sekeliling Irene mula ditimpa kemalangan misteri. Cerita ini berdasarkan kisah benar yang diceritakan oleh penjaga kubur. Dia akui pernah melihat hantu pastor tanpa kepala memegang kepalanya dan berjalan diikuti dengan seekor anjing hitam.
Menurut sumber, kejadian ini dan berlaku pada tahun 1986. Dia dikatakan kalau nak lihat hantu ini kena datang ke perkuburan Jeruk Purut bersama kawan dengan bilangan ganjil. Mata Batin. Mata Batin dah mula ditayangkan pada tahun 2017, tapi baru juga ditayangkan di Malaysia. Cerita ini pasal dua beradik, Alia dan Abel, yang telah kehilangan keluarganya. Mereka juga terpaksa berpindah ke rumah lain. Sejak pindah, Abel ini bersikap pelik sedikit sebab dia kata dia boleh nampak benda-benda yang ada di dalam rumah itu. Mata Batin dikatakan berasal dari kisah sebenar tentang kelebihan yang diberikan kepada sesetengah orang yang boleh melihat dunia gaib. Ada juga yang dilahirkan dengan anugerah ini dan ada juga yang meminta kerana ingin tahu tentang dunia yang diadiami oleh roh-roh ini. Kira cerita ini akan membawa korang tentang kehidupan orang yang ada mata batin ini. Ruqyah. Filem ini ditayangkan pada tahun 2017. Filem ini berkisahkan tentang Mahisa yang menolong seorang pelakon iaitu Asha yang diganggu makhluk halus. Mula-mula Mahisa tak percaya, tapi lepas macam-macam kejadian aneh yang berlaku, Asha dirasuk dengan benda itu. So Mahisa dengan pertolongan ustaz cuba nak baikkan Asha. Filem ini memang dapat sambutan sebab dikatakan berdasarkan kisah yang benar-benar berlaku dekat seorang artis di Jakarta. Bila dah tahu mengenai kisah ini, mereka mula menulis filem ini dan menjadikan ia sebagai filem. Ia juga ada kena-mengena dengan susuk yang tak asing lagi dalam masyarakat Malaysia dan Indonesia. Jadi, apakah pendapat anda tentang 8 filem yang dipaparkan berdasarkan kisah sebenar? Jangan lupa subscribe, like dan komen jika anda sukakan video ini.